Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita berada di bahagian yang pertama, tapi hari ini kita bahaskan dua ayat sebab ayat yang awal tu dia pendek. Kemudian kita sambung dengan ayat berikutnya, iaitu kita akan bahaskan surah Al-Qalam, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Seperti biasa, izinkan saya untuk mukadimahkan pengajian kita menggunakan bahasa Arab. Dan sekali lagi juga saya cuba saya ingatkan tuan-tuan bahawasanya kelas pengajian kita di peringkat ini ialah untuk latihan tuan-tuan. Yang pertamanya supaya tuan-tuan ingat hukum-hukum nahu yang kita telah pun belajar sebelum ni. Yang keduanya ialah untuk tuan-tuan mahirkan mendengar saya menggunakan bahasa Arab supaya tuan-tuan dapat tangkap apa yang tuan-tuan baca melalui Al-Quran tu. Jadi semua dah belajar, cuma ini ialah dalam hal yang berkaitan dengan memahirkan tuan-tuan saja. So al-yaum nahnu sanwasilu dirasatana, nahnu sanaqra wa nahnu sanutarjim, wa nahnu sanashrah wa nahnu sanatadabbur. Ayatain ada dua ayat. Dia untuk kalimat musanna ni kadang-kadang ayatain ni, kadang-kadang ayatan. So sanatakalam an ayataini min surah Al-Qalam, yakni al-ayah fi raqam 18 wa 19. Al-an ana aqra wa antum tasma'una jaidan. Boleh faham kan? Nak ulang bahasa Melayu. Al-yaum, maknanya hari ini, nahnu sanwasilu, kita akan sambung dirasatana, pelajaran kita. InsyaAllah nahnu sanaqra ayataini. InsyaAllah kita akan bahaskan dua ayat, yakni al-ayah raqam 18, iaitu ayat 18, wa al-ayah raqam 19 dan ayat 19 fi surah Al-Qalam, fi surah Al-Qalam. Al-an ana aqra, sekarang saya baca, wa antum tasma'una jaidan, kamu dengar elok-elok, tu maksudnya. Ana aqra wa antum tasma'una jaidan. Baik, Allah Subhanahu wa taala yaqul fi hadhihi al-ayah, saya besarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala yastathnun fatafa 'alaiha ta'ifatun min rabbik wa hum naimun. Apa maksud dia? Wala yastathnun, wa dan la tidak yastathnun, mereka mengecualikan. Ini ada dua tafsiran. Mereka mengecualikan, kan mustathna tu kan haraf istisna, haraf pengecualian. Jadi yastathnun ni diambil daripada sumber perkataan yang sama, tuan-tuan. Sebenarnya mereka ni tidak mengecualikan ataupun mereka ni tidak mengasingkan. Yang lebih tepat tidak mengecualikan, mengecualikanlah. Dan boleh jugalah kalau tuan-tuan kata tidak mengasingkan. Maksudnya nanti kita bahaskan tentang makna dia. Kemudian fatafa alaihim, maka telah mengepung mereka, alaiha telah mengepung ke atas mereka, ke atas kebun itu, taifun. Taifun yang maksudnya satu bencana, telah mengepung di kebun itu satu jenis bencana, min rabbika, dari Tuhan engkau wahai Muhammad, wahum naimun, sedangkan waktu itu mereka sedang tidur. Okay, kita tengok makna dia. Ini saya nak jelaskan tentang yastathnun. Wala yastathnun, mereka tidak mengecualikan ataupun mereka tidak mengasingkan. Maksudnya ada dua. Yang pertama, mereka ni tidak mengasingkan sebahagian daripada apa yang mereka kutip itu, apa yang mereka tuai itu, mereka tidak asingkan. Asingkan tu asingkan untuk orang miskin. Tidak diasingkan untuk mereka bayarkan zakat ataupun sedekah. Itu maksud itu tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, mereka tidak mengecualikan. Maksudnya apa tahu? Maksudnya mereka tidak sebut insya-Allah. Kan mustathna itu kan harap pengecualian. Jadi maknanya mereka ni tidak mengecualikan. Maksudnya dia apa-apa pun kita kena kecualikan tau. Kecuali kalau Allah tidak izinkan. Aku nak buat ni, aku pasti akan buat ni, kecuali benda tu aku tak boleh buat kalau Allah tidak izinkan. Jadi pengecualian tu mesti kena ada. Kecuali saya tak boleh buat apabila Allah tidak izinkan. Maknanya saya akan cuba sungguh-sungguh. Kan itu fungsi insya-Allah kan. Kalau kita nak pergi mana-mana pun sama juga kan, insya-Allah. Dengan izin Allah. Maksudnya apa? Kalau Allah tak izin, maka kita tak pergi. Itu maksudnya pengecualian. So itu dua penafsiran berkenaan dengan yastathnun ini. Kemudian fatafa 'alaiha, maka tafa ni telah tawaf tu kan mengelilingi kan. Jadi maknanya telah mengelilingi ataupun telah meliputi ke atas ha ni alaiha, ha ni rujuk kepada kebun itu. Ni kita dah bahas kisah ni pada pertemuan kita sebelum ni.
taifun, satu jenis bencana telah mengepung mereka itu dengan sejenis bencana iaitu api min rabbika, dari Tuhan engkau. Api itu datang dari Tuhan sebenarnya nak menghancurkan ataupun nak membakar kebun tersebut. Wahum naimun, dan mereka pada waktu itu sedang tidur. Sedangkan pada waktu itu mereka sedang tidur. Jadi dalam ayat ni tuan-tuan, Allah nak didik hamba dia lah. Kalau tuan-tuan tengok dalam yang pertama ni, khusus pada ayat yang ke-18 ni, jadi Allah sebenarnya nak didik hamba-hamba dia agar yakin semua yang dirancang itu tidak akan terjadilah kecuali dengan izin Allah, biiznillah. Kemudian berkenaan dengan yastasnu ni, seperti saya sebut tadi, ada dua pengertian. Pengertian yang pertama ialah yastasnu tu maksudnya mereka tidak menyisihkan hasil kebun itu untuk fakir miskin. Itu maksudnya. Itu tafsiran yang pertama lah. Kalau kita tengok dalam kebanyakan buku tafsir. Dan penafsiran yang kedua ialah dia tidak menyandarkan perancangan itu dengan izin Allah. Mereka tidak bertawakal kepada Allah lepas apa yang mereka rancangan. Itu maksud dia. Mereka tidak bertawakal dengan menyebut insya-Allah. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi pelajaran kepada mereka tentang perkara tersebut. Okey. Cuba kita tadabbur ayat ni, tapi kita gunakan bahasa Arab. So mudah-mudahan tuan-tuan mudah faham. Insya-Allah boleh faham sebab saya guna dua bahasa. Dua bahasa tu saya gunakan. So untuk memudahkan tuan-tuan, insya-Allah. Okey. Poin yang pertama tuan-tuan, fil ayah raqam 18, fil ayah raqam 18, dalam ayat 18, Allah Subhanahu Wa Taala yuridu an yuwaqqina ibadahu anna kulla syai' la yahdutsu illa biiznillah. Okey, maksudnya apa? Maksudnya tuan-tuan dengar sekali. Allah Subhanahu Wa Taala yuridu an yuwaqqina. Allah Subhanahu Wa Taala yuridu, dia mahu, dia menghendaki an yuwaqqina, untuk meyakinkan, untuk menanamkan keyakinan. Yuwaqqina daripada sumber perkataan yakin juga. An yuwaqqina ibadahu, hamba-hamba dia. Dia nak menanamkan keyakinan kepada hamba-hamba dia. Ibad ni hamba-hamba. Kalau abdi itu satu, ibad ni jamak dia. Anna kulla syai', anna sesungguhnya kulla syai', semua sekali, setiap sesuatu itu la yahdutsu, tidak akan terjadi. La yahdutsu, hadis daripada sumber perkataan yang sama. La yahdutsu, tidak akan terjadi illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Itu poin yang pertama. Fil ayah raqam 18, Allah Subhanahu Wa Taala yuridu an yuwaqqina ibadahu anna kulla syai' la yahdutsu illa biiznihi, ataupun illa biiznillah. Maksud dia. Okey. Tengok poin yang kedua tu. Fi kalimah yastathnun, fi kalimah yastathnun fiha tafsirani. Fi kalimah yastathnun, pada kalimah yastathnun, fiha tafsirani, di dalamnya ada dua penafsiran, ada dua pemahaman. Okey. Fi tafsir al-ula, tafsir yang pertama, yastathnun ni hum la yu'ti ba'du minal amwal ilal yatama. Tu maksud dia. Maknanya hum la yu'ti, ataupun la yu'tauna, hum la yu'tauna ba'du minal amwal, sebahagian daripada harta itu, sebahagian daripada apa yang dia orang petik itu, ba'du minal amwal, sebahagian daripada harta mereka itu, ila al-yatama, kepada anak-anak yatim ataupun kepada orang miskin. Fihi tafsirani li kalimah yastathnun. Fihi tafsirani li kalimah yastathnun. Fihi tafsirani li kalimah yastathnun. Tafsir al-awwal, hum la yu'tauna ba'du minal amwal ila al-masakin. Itu tafsir al-awwal. La yu'tauna ba'du minal amwal ila al-masakin. Okey. Makna athani ataupun tafsir athani, yakni hum la yatawakkal 'ala Allah, yakni la yaquluna insya-Allah. Itu tafsir athani. Tafsir yang pertama tadi apa tuan-tuan? Tafsir yang pertama, mereka tidak memberi
La yu'tauna ba'du minal amwal, sebahagian daripada harta mereka ataupun hasil tanaman itu ila al-masakin, kepada orang miskin, tak nak keluarkan zakat. Wa tafsir athani yakni hum la yatawakkal 'ala Allah. Mereka tidak bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. La yaquluna, mereka tidak berkata insya-Allah, tu maksud dia. Okey, lagi sekali tuan-tuan saya terus saja mudah-mudahan tuan-tuan senang faham Yang pertama tadi, Allah Subhanahu wa taala yuridu an yuwaqqina ibadahu anna kulla syai'in la yahdutsu illa biiznillah. Okey, poin yang kedua, fihi tafsirani li kalimah yastathnun. Fihi tafsirani li kalimah yastathnun. Tafsir al-awwal, hum la yu'tauna ba'du minal amwal ila al-masakin. Wa tafsir al-thani, yakni hum la yatawakkaluna, hum la yatawakkaluna 'ala Allah. Yakni hum la yaquluna insya-Allah. Itu dia. Okey, kita pergi kepada hal yang berkaitan dengan teknikal tuan-tuan. Okey, ni kita fokus pada la yastasnun wala yastasnun. Okey, wa dulu tuan-tuan Wa tu isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Wa tu ialah kalimat haraf. Kalau haraf apa? Haraf ataf kan, haraf ataf. Kemudian la maknanya tidak. Ni isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Inilah kalimat haraf. Haraf apa? La, tidak. La ni kan ada dua jenis, satu la tidak, satu lagi la jangan kan? Okey, ni la tidak Macam mana kita nak tahu la tidak ataupun la jangan dari sudut teknikal? Kita tengok kalimat fi'il mudhari' selepas dia tidak berubah apa-apa. Kalau la ni la jangan, nun ni mesti hilang tuan-tuan. Ingat tak kita belajar So ni la ni ialah la tidak ataupun la nafi kita panggil. Kalau la jangan tu kita panggil dia sebagai la nahi ataupun la cegah kan. Okey, kalimat yang berikutnya ialah yastathnun Mereka mengecualikan Mereka tidak mengecualikan. Ada dua tafsiran tadi kan saya dah jelaskan pada tuan-tuan Okey, yastathnun ni tuan-tuan, dia merupakan kalimat fa'il iaitu fi'il mudhari'. Ingat tak fi'il mudhari' Jadi kalau fi'il mudhari', so kalau pelajaran peringkat kedua, ganti nama diri dekat dalam ni ialah mereka kan, mereka. So mereka rujuk pada siapa? Mereka rujuk kepada orang-orang yang berjanji untuk pagi-pagi nak keluar, nak petik hasil, kemudian buat pagi-pagi supaya orang miskin, orang fakir miskin belum ada di sekeliling kebun tu untuk minta zakat. Kita maksud dia Jadi keluar pagi-pagi supaya orang lain tak sempat sampai. Tu yang P. Ramlee kata sebelum subuh kereta akan sampai pembukaan ladang limau, ingat tak? Ni dalam cerita ni mereka datang pagi-pagi pergi petik buah supaya masa tu orang miskin tak bangun lagi. Tu maksud dia Okey, ini ialah merupakan kalimat fi'il iaitu fi'il mudhari' Fi'il mudhari' ni mabni ke mu'rab Ustaz? Fi'il mudhari' nanti tengok sini, fi'il mudhari' ini merupakan fi'il yang mu'rab. Ingat tak ni diagram tuan-tuan? Diagram peringkat ketiga fi'il kan. So fi'il ada dua jenis yang pertama kita panggil fi'il ada tuan-tuan. Okey. Fi'il ada dua jenis. Satu kita panggil dia fi'il yang mabni, satu lagi kita panggil fi'il mu'rab kan. So fi'il mudhari' merupakan fi'il yang mu'rab tuan-tuan. So fi'il mudhari' dia boleh berubah pangkat, dia boleh berpangkat marfu', dia boleh berpangkat mansub dan dia boleh berpangkat majzum. So fi'il mudhari' yang kita jumpa tu dia berpangkat marfu'. So tanda marfu' dalam kalimah yastasnun tadi mana? Tanda marfu' dalam kalimah yastasnun tadi sebentar dia hilang Okey, sebentar. Tuan. Okey. Fi'il mudhari' dalam kalimah yastasnun itu dia berpangkat marfu' tanda marfu' pada kalimah yastasnun itu ialah cik nun. Cik nun. Kenapa pakai cik nun? Sebab itu dia merupakan Dia merupakan fi'il mudhari' yang salah satu daripada termasuk dalam kelompok fi'il mudhari' yang 5 saya katakan. Dia termasuk dari salah satu fi'il mudhari' yang 5 kan, mereka kan. Mereka tidak mengecualikan mana mereka ni, nombor 3 ni hum. Dia fi'il mudhari' fi'il 5 ni yang pertama kalau dalamnya ada huma, antuma, hum, antum dan anti. So dalamnya ada hum, jadi maknanya fi'il mudhari' yang tuan-tuan jumpa tu dia termasuk dalam fi'il mudhari' yang
yang 5. Jadi yastathnuna, yastathnuna. So kalau tanya dia marfu' ke mansub ke majrur, dia berada dalam keadaan biasa, keadaan marfu'. Sebab apa? Sebab sebelumnya tidak ada haraf nasab dan tidak ada haraf jazam. La yang tuan-tuan jumpa sebelum kan wala yastathnun kan. So la tu dia tak masuk geng. Sebab tu apa tu fi'il nafi, la nafi. Dia masuk geng ni hanya la nahi saja, la cegah. Jangan kamu jangan kamu sisihkan ataupun jangan kamu kecualikan, itu barulah dia jadi fi'il mudhari' itu dia akan berubah. So yang ni tak ada problem. So terima kasih tuan-tuan, insyaallah nanti kita akan jumpa di pertemuan yang akan datang, insyaallah.